Assalamualaikum, salam sejahtera anak-anak. Bersama dengan cikgu lagi di dunia matematik. Jom belajar bersama Cikgu Syam. Okey, kalau masih belum subscribe, subscribe. Jangan lupa YouTube channel Cikgu Syam ya. Okey, so kita sambung dengan matematik tingkatan 2. Kali ini kita akan lihat bab baru iaitu bab 4. Tajuknya poligon. So kita akan lihat 4.1 hari ini iaitu poligon sekata. Okey, kita teruskan ya. So, dalam bab 4 ini anda akan mempelajari 4.1 iaitu poligon sekata dan 4.2 sudut pedalaman dan sudut peluaran bagi poligon. Okey. Rangkai kata. Okey, kita akan selalu gunakan perkataan-perkataan ni anak-anak dalam bab ni iaitu poligon Ini bahasa Inggerisnya lah poligon. Poligon sekata, regular polygon. Poligon tak sekata, irregular polygon. Paksi simetri, axis of symmetry. Sisi side, sudut pedalaman, interior angle. Sudut peluaran, exterior angle. Sudut penggenap, supplementary angle. Origami iaitu origami. Okey, teruskan. Alright, tengok gambar ni. Nampak gambar sebuah masjid kan. So dalam kehidupan seharian terdapat gabungan bentuk poligon di sekeliling kita. Terutamanya dalam reka bentuk bangunan. Gabungan bentuk poligon dapat menghasilkan satu seni yang menarik dan pelbagai. Pola geometri ini dapat dilihat pada Masjid Terapung Tanjung Bunga, Pulau Pinang. Ia memiliki keunikan gabungan seni bina tempatan dan Asia Barat. Ini adalah Masjid Terapung Tanjung Bunga Pulau Pinang. Mungkin kamu pernah pergi Kalau kita lihat seni bina ni, tengok bermacam-macam bentuk poligon. Apa poligon tu? Sekejap lagi kita akan lihat. Alright. Imbasan silam. Okey, poligon berasal daripada perkataan polygon dalam bahasa Inggeris lah. Yang bererti poly ni maksudnya banyak dan gon gon tu maksudnya sudut. Jadi poligon dinamakan mengikut jumlah sisinya. Untuk poligon yang lebih besar, ahli matematik menulis mengikut bilangan sisi. Contohnya 17 gon, 21 gon. Jadi poligon ni awal-awal yang sisi dia kurang yang sikit-sikit tu ada nama khas. Tapi kalau poligon tu dah sisinya makin banyak, kita letak je bilangan sisi dia, letak gon kat belakang. Jadi untuk melembut lanjut macam biasa anak-anak, scan QR code ni ataupun layari laman web kat bawah ni untuk dapatkan informasi Okey, masalah bab ni, kenapa kena belajar poligon ni anak-anak? Okey, poligon diaplikasikan dalam mencipta logo, membuat mural pada dinding sekolah dan membuat simetri pada lukisan. Dalam bidang teknologi, ilmu poligon digunakan dalam seni bina bangunan lah yang kita lihat tadi kan bumbung, corak dalaman, rekaan pakaian dan banyak lagi. Kejayaan yang melibatkan dalam bidang ini, yang terlibat dalam bidang ini adalah juru ukur, juru teknik, jurutera, arkitek, pereka grafik dan banyak lagi. Itu sebab kita kena belajar dan faham bab ni Okey, aktiviti yang pertama kita macam biasalah, aktiviti kreatif tujuan menghasilkan pentagon menggunakan lipatan kertas origami. Okey, bahan kertas berbentuk segi empat sama dan gunting. Okey, bacalah langkah dia anak-anak lipat kertas segi empat sama kepada dua bahagian seperti raja A ni. Okey, anak-anak bacalah dan cuba buat jadi tak origami anak-anak nanti Okey, QR code. Imbas QR code ni kat bawah ni atau layari laman web ni Rimbunan Ilmu ni untuk melihat video tutorial origami berbentuk pentagon yang anak-anak buat ni lah. So anak-anak boleh lihat video dia Kalau macam tak faham macam mana nak buat, boleh tengok video ni untuk memahami aktiviti kreatif ni dan cuba buat. Okey. Pentagon tu apa cikgu? Sekejap lagi kita lihat pentagon tu apa. Okey, 4.1 poligon sekata Ini yang kita nak lihat dalam video kali ini.
4.1.1 yang pertama ni adalah sifat geometri poligon sekata. Poligon sekata ni apa? Okey, poligon sekata ialah poligon yang semua sisinya sama panjang dan semua sudut pedalamannya sama saiz. Kita lihat. Okey, standard pembelajaran. Menguraikan sifat geometri poligon sekata menggunakan pelbagai perwakilan. Itu yang kita nak lihat dalam bahagian ini, ya. Tahukah anda, origami berasal daripada perkataan Jepun yang bermaksud ori itu adalah seni, gami itu kertas, seni kertas. Kita bermain dengan kertas kan, membuat macam-macam bentuk. Jadi itu adalah origami. Okey, imbas kembali. Poligon ialah bentuk tertutup pada satu satah yang dibatasi 3 atau lebih garis lurus sebagai sisi-sisinya. Kalau 2 garis lurus saja anak-anak, ya, dia tak boleh bentuk poligon kan, maksudnya dia tak boleh bentuk. Jadi sekurang-kurangnya poligon ni mesti 3 sisi lah baru dia jadi bentuk segitiga kan. Dan semua sisi dia anak-anak mesti garis lurus. Kalau ada lengkuk ke, bulat ke, itu bukan poligon. Poligon dia mesti semua sisi dia adalah garis lurus. Okey, garis lurus dan bercantum lah. Okey, ini contoh segitiga kan, garis lurus, 3 sisi dan dia bercantum. Maka dia akan membentuk poligon lah. Segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8 dan seterusnya. Kalau ada lengkuk ke, ada bulat ke, tak boleh anak-anak, ya. Poligon mesti semua sisi dia garis lurus dan bercantum, ya. Okey, jom kita mengenal poligon sekata. Okey, rangsangan minda. Meneroka sifat geometri poligon sekata, bahan pembaris dan jangka sudut. Kita ada segitiga. Okey, kita ada segi 4. Ni kita ada segi 5. Nanti kita tengok apa nama dia. Okey, langkah ukur panjang sisi dan sudut pedalaman semua poligon, lengkapkan jadual di bawah. Okey, jadi segitiga tadi anak-anak cari ukur pakai pembaris lah panjang sisi, ukur sudut dia guna protektor atau jangka sudut, ya. Segi 4 pun sama, yang pentagon. Segi 5 tadi nama dia pentagon. Kemudian buat kesimpulan dan bincangkan hasil tu dengan kawan-kawan kamu dan juga guru kamu, ya. So, kita tengok apa kesimpulan yang sepatutnya kamu dapat. Poligon sekata ialah poligon yang semua sisinya sama panjang dan semua sudut pedalamannya sama saiz. Jadi kalau anak-anak kira ukur tadi, poligon sekata, semua sisi dia tadi mesti sama panjang dan semua sudut dia pun sama besar, sama saiz, ya. Kalau dia ada satu sisi ke yang tak sama panjang atau satu sudut yang tak sama panjang, maksudnya poligon tu tak sekata lah. Ya. Jadi poligon sekata mempunyai sudut pedalaman yang kongruen. Kongruen tu maksudnya serupa lah, dia serupa je semua. Sudut dia semua serupa. Sama besar, sama saiz. Poligon tak sekata pula ialah poligon yang tidak semua sisinya sama panjang. Kita cakap lah, ada satu sisi yang tak sama panjang, dia tak sekata, ya. Okey, tahukah anda, memang tak nampak sangat kan anak-anak. Jadi anak-anak boleh refer dalam buku teks, okey. Menentukan jenis poligon, sesuatu poligon boleh mempunyai 3 atau lebih sisi, Dia mesti paling kurang 3 sisi. 2 sisi dia tak jadi apa kan. Okey, poligon sekata semua sisi sama panjang. Tadi kita dah lihat, ya. Dan semua sudut sama saiz. Kita ada 3 sisi yang namanya segitiga. 4 sisi segi 4. 5 sisi iaitu pentagon. 6 sisi iaitu heksagon nama dia, ya. 7 sisi heptagon, 8 sisi oktagon. 9 sisi nonagon. Nonagon pula, nonagon. Dan 10 sisi dekagon. Selalunya sampai 10 lah. Cikgu kalau 11, macam mana tadi 11? Dia kalau dah tak ada nama, kita tulis bilangan sisi dia dan kita tulis gon. Ni kalau 11 sisi, sebab tak ada nama kan, so 11 gon. Okey, kalau 100 sisi, tak ada nama kan, so 100 gon. Itu maksud dia. Boleh, ya? Okey, poligon tak sekata maksudnya ada sisi-sisi dia tak sama panjang lah. Jadi bila ada sisi tak sama panjang, mesti sudut dia pun tak sama besar, ya. Nama sama je, Kalau 3 sisi, segitiga, segi 4, pentagon, heksagon, heptagon, oktagon,
So selalu pelajar 6 dengan 7 ni, jangan silap. Sebab nama dekat-dekat. 6 adalah hex, 7 adalah heptagon. Ya. 9 tadi apa? Nonagon. 10 dekagon. Okay. Poligon cekong mempunyai sekurang-kurangnya satu sudut lebih daripada 180 darjah. Poligon cembung tiada sudut pedalaman lebih daripada 180 darjah. Poligon kompleks mempunyai garisan yang bersilang dalam poligon itu. Ini nama-nama dia. Tapi tetap juga sisi-sisi dia semua adalah garis lurus. Ya. Bukan poligon bulatan. Bukanlah, sebab sisi dia bulat kan. Bentuknya mempunyai garisan melengkung. Saya dah kata tadi kan. Kalau dia melengkung ke, ada bulat-bulat ke, dia bukan poligon. Ya. Sebab poligon sisi dia semua garis lurus. Bentuk tak tertutup. Tengok. Saya dah kata poligon ni dia mesti garis lurus dia punya sisi dan tertutup semuanya. Bercantum lah. Tertutup tu maksudnya sisi dia bercantum. Ya. Bentuk dalam 3 dimensi, kotak dan sebagainya, itu tak boleh. Itu bukan poligon. Ya. Poligon ni dalam bentuk 2 dimensi saja. Okay, next. Contoh 1. Antara rejam berikut yang manakah merupakan sebuah poligon sekata atau poligon tak sekata? Okay, kita lihat. A, macam mana? Okay, tengok. Ini ketiga-tiga sisi dia tak sama. Kalau dia ada 1, sini 2, sini 3, maksudnya panjang sisi dia tak sama. Macam tu juga kalau anak-anak tengok dia punya sudut. Ni 1 lengkuk je kan, ni 2 lengkuk, 3 lengkuk. Maksudnya sudut dia tiga-tiga tak sama. Jadi adakah poligon ni sekata? Tak sekata lah. Ya. Yang ini tengok. 2 ni sama, ni 2 ni sama. Ya. Kalau sekata semua sisi dia sama kan. Jadi ini pun tak sekata. Walaupun sudut dia semua sama. Ya. Dia mesti memenuhi dua-dua syarat. Kalau sekata semua sisi sama panjang, sudut pun sama besar. Kalau salah satu tak penuhi, maka dia bukan dia poligon tak sekata. Yang ini sekata. Tengok semua sisi dia sama panjang kan dan sudut dia sama besar. Yang ini sekata sebab semua sisi sama panjang dan sudut sama besar. Yang ini tak sekata kan, sebab tengok sudut pun nak tahu dah. Ada kotak, ada yang bukan. Kalau tengok sisi pula ada satu line, ada yang 2 line kan. Jadi ini tak sekata. Yang ini pun samalah tak sekata. Tengok satu line, satu line, satu line, satu line. Yang ini tiba-tiba ada 2 line kan. Jadi panjang dia tak sama, sisi dia tak sama panjang. Kita tengok jawapan. Okey, tak sekata, tak sekata, 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 tak sekata, tak sekata ya. Alright, next. Menentukan paksi simetri. Okey, menghuraikan paksi simetri poligon sekata, kita gunakan perisian geometrik dinamik pencetak gunting dan ketak A4 ya. Buka fail MS058A untuk memperoleh lembaran kerja yang telah disediakan. Cetak fail tersebut. Cikgu mana nak dapat lembaran? Ni lah ya. Scan QR code ni ataupun awak masuk dekat laman web ni ya dan download lah. Okey. Bahagikan kelas kepada 2 kumpulan. Ini kita tak boleh buat sekarang kan, MCO. Jadi anak-anak buat kat rumah je try ya. Okey, menggunting bentuk poligon sekata yang kemudian bentuk poligon tak sekata pula ya. Dengan cara melipat poligon tersebut, tentukan paksi simetri bagi semua poligon sekata dan poligon tak sekata itu. So, lengkapkan jadual di bawah poligon sekata, berapa sisi dia, berapa paksi simetri dia dengan cara guna kaedah lipat tadi kan. Poligon tak sekata, berapa sisi dan berapa bilangan paksi simetri. Okay, anak-anak cuba ya. Kemudian buat perbincangan, apa kaitan antara bilangan sisi poligon dengan bilangan paksi simetri. Kemudian buat kesimpulan dan bincangkan antara rakan-rakan dalam kelas bersama guru kamu. Okey, imbas QR code bawah ni ataupun kamu masuk laman web ni macam biasalah untuk mendapatkan nama poligon pelbagai sisi. Boleh tengok nama-nama poligon. So, apa dia punya kesimpulan daripada aktiviti tadi anak-anak? Bilangan paksi simetri bagi sebuah poligon sekata sama dengan bilangan sisi poligon. Tak percaya? Cuba try. Maksudnya kalau anak-anak ada 5 sisi dan dia poligon sekata, dia ada 5 juga paksi simetri. Cuba try. Cikgu tak tahu bilangan paksi simetri. Paksi simetri maksudnya anak-anak adalah sebuah paksi yang kalau kita
lihat dia akan bahagikan suatu benda tu kepada dua bahagian yang sama saiz. Dia ibarat macam kita lihat cermin kan, kita nampak kita juga. So cermin tu ibarat paksi simetri kan. So bagi poligon tak sekata, bilangan paksi simetri harus diterokai dengan kaedah lipatan. Dia tak samalah. Kalau poligon tu tak sekata, bilangan paksi simetri dengan bilangan sisi dia tak sama ya. Berapa bilangan paksi simetri tu kena teroka lagi lah dengan kaedah lipatan ya. Okey, 4.1.2 membina poligon sekata ya. Poligon sekata boleh dibina dengan menggunakan pelbagai kaedah terokai aktiviti di bawah. Okay, kita lihat. Standard pembelajaran. Okey, membina poligon sekata menggunakan pelbagai kaedah dan menerangkan rasional langkah-langkah pembinaan. Okey. Menghasilkan poligon sekata aktiviti rangsangan minda, perisian geometrik dinamik lagi, pencetak kertas dan gunting. Macam biasa anak-anak boleh dapatkan bahan tu daripada QR code ni atau masuk laman web ni ya. Okey, buka fail MS059A untuk eksplorasi poligon sekata ya. Klik arahan poligon dan pilih regular poligon. Klik sebarang titik pada sata kartes. Klik sebarang titik kedua pada tingkat regular poligon di ruangan vertices. Masukkan bilangan bucu yang hendak dibina. Contohnya pentagon ada 5 bucu. Ulang langkah yang sama untuk heksagon sekata, heptagon sekata, oktagon sekata dan nonagon sekata. Cetak dan tampal hasil kerja dalam buku. Okay. Dan bincangkan hasil dapatan. Kita lihat apa hasilnya. Okay, so aktiviti yang pertama, kita guna jangka lukis ya, jangka lukis ni. Bina segitiga sama sisi dengan panjang sisi 5 cm. Okey, yang pertama kita bina tembereng garis AB dengan panjang 5 cm. So awak buka awak punya jangka lukis tu. Sepanjang 5 cm pada pembaris. Okey. Kemudian tandakan titik A, letakkan yang tajam jangka lukis kamu dekat A. Kemudian kamu slash kamu buat satu lengkuk dekat garis ni dan labelkan sebagai B. So panjang AB tu sepatutnya 5 cm lah. Dan kamu boleh guna pembaris tengok betul tidak ya. Kemudian bina lengkuk dengan jejari 5 cm dari titik A. Cikgu ini semua kita dah belajar tentang satu anak-anak So titik A kat sini kemudian terus bina lengkuk daripada B tu terus bina lengkuk. Jadi jangka lukis kamu tadi jangan kamu ubah dia punya bukaan sebab tadi dah ukur kan 5 cm. Kemudian C bina lengkuk dengan jari 5 cm dari titik B supaya bersilang dengan lengkuk So tukar pula letak yang tajam jangka lukis tu dekat B, bina pula lengkuk yang sama daripada A pula sampai dia bersilang ke atas ni. Kemudian ambil pembaris awak garis dan labelkan ni sebagai C. Okey, dan kamu ukur sepatutnya panjang ketiga-tiga ni sama iaitu 5 cm. Boleh? Okey, cuba try Alright, ini nak bina segi 4 sama pula bersisi 4 cm. So anak-anak boleh lihat dan cuba dengan menggunakan jangka lukis. Cuba. Okey, kita dah belajar ni pembinaan geometri dalam tingkatan 1. Ini pula cara kita nak bina heksagon bersisi 3.5 So saya nak anak-anak cuba Okey, dan bincangkan hasil dapatan. So apa hasil dapatan? Daripada kesemua aktiviti yang telah dijalankan, kaedah yang paling jitu dalam membina poligon sekata adalah dengan menggunakan perisian geometrik dinamik yang kita buat tadi Okey, imbas QR code atau layari laman web ini untuk menghasilkan poligon sekata menggunakan alat geometri. Yang tadilah anak-anak kalau anak-anak masih tak faham, anak-anak boleh scan QR code ni dan ataupun layari laman web ni untuk anak-anak lihat macam mana nak menggunakan alat geometri tadilah, jangka lukis dan sebagainya untuk membina poligon sekata. Jangan nanti cikgu tak tahulah, dah lupa macam mana nak buat. Jadi cikgu takkan tunjuk dekat video ni. Kamu buka laman web ni atau scan QR code ni. Dekat situ dia akan beri penerangan kepada kamu semula Okey, tip. Poligon sekata juga boleh dibina dengan kaedah membahagi sama sudut di pusat bulatan mengikut bilangan sisi. Cuba anak-anak guna tip ni. Harap dapat membantu.
Okey, jom cuba 4.1 tentukan sama ada setiap poligon berikut merupakan poligon sekata atau poligon tak sekata. Okey. Muka surat berapa ni? Okey. Alright, ada soalan 2, ada soalan 3. Muka surat 61 dan 62. Ada 4 soalan. Okey, so cikgu nak kamu buat dalam buku tulis. Muka surat 61 dan 62 ni buku teks. So, buat soalan mahir diri ni. Ada 4 soalan, jom cuba. Okey, ada 4 soalan, cuba. Okey, fahamkan, buat, tengok jawapan daripada buku teks. Kalau salah, try balik buat. Kalau tak faham, bincang dengan kawan-kawan dan guru kamu. Okey, so itu saja untuk 4.1 anak-anak. Kita baru nak mengenali poligon, macam mana nak apa beza poligon sekata, poligon tak sekata, dan macam mana kita nak bina poligon sekata kan, dengan menggunakan pembaris, jangka lukis dan sebagainya. Okey, so anak-anak, itu saja untuk video kali ini. Okey, cikgu harap dapat memberi manfaat kepada kita semua. Jangan lupa buat latihan, fahamkan, cuba sampai faham, jangan give up. Okey, dan insyaAllah kamu akan berjaya. Kita akan jumpa lagi pada sambungan bab ini pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.